Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini di dalam satu forum perdana. Segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dan izinnya dapat kita bersama-sama berkumpul dan bersua kembali dalam forum perdana ini. Hadirin yang dirahmati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik, lagi tegas dan bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk menceritakan secara ringkas terlebih dahulu tajuk forum yang akan dibincangkan sebentar nanti. Tajuk forum kita berkisar tema Piagam Madinah Bukti Strategik Kepimpinan Rasulullah SAW. Baiklah, sejarah ringkas Piagam Madinah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masihi bersamaan tahun pertama Hijrah. Perlembagaan bertulis pertama di dunia, Piagam Madinah adalah asas pembentukan negara Islam Madinah, terdapat 10 bahagian dan mengandungi 47 fasal. 23 fasal mengenai peraturan sesama Islam, Muhajirin dan Ansar dan 24 fasal tentang orang Yahudi. Itu sahaja yang dapat saya ceritakan secara ringkas. Baiklah sidang hadirin sekalian, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, molek kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel kita yang pertama yang jauh datangnya dari Kelantan iaitu Nur Fatin Alia binti Muhammad Nasir. Ahli panel kita yang kedua pula yang bertudung hitam iaitu Nurul Anis Amirah binti Cik Muhammad Fauzi. Dan panel kita yang terakhir sekali yang merupakan seorang pelajar Yunisa iaitu Wan Nurul Aida binti Azmin. Usai perkenalan kita bersama ahli-ahli panel kita, kembali kita kepada forum kita tentang Piagam Madinah Bukti Strategik Kepimpinan Rasulullah SAW. Baiklah, soalan yang pertama untuk ahli panel kita yang pertama berbunyi, terangkan secara terperinci apakah yang dimaksudkan dengan Piagam Madinah. Saudari Nur Fatin Alia, mohon saudari memberikan penjelasan tentang soalan ini. Silakan saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari moderator di atas soalan menarik yang diajukan itu tadi. Pembentukan kepada piagam pertama di dunia ini bermula di negara Islam sejurus selepas berlakunya hijrah Rasulullah dan para sahabat baginda ke kota Madinah pada 622 Masihi. Asas kepada piagam Madinah atau juga diketahui sebagai Syahifah Madinah yang telah digubah dan dicipta hasil daripada hijrah tersebut. Piagam tersebut telah menjadi asas kepada pembinaan kota Madinah yang didiami oleh beberapa kaum dan suku yang terdiri daripada pelbagai suku, kaum dan juga agama. Piagam ini sudah semestinya telah dibuktikan ketokohan baginda dalam memegang status dan jawatan sebagai pemerintah serta ketua negara dan pada masa yang sama ketua dalam menyampaikan dakwah Islam. Melalui pengenalan dan pengaplikasian Piagam Madinah pada zaman tersebut, pengaplikasian serta elemen yang ada di dalam perlembagaan tersebut saban hari mengikut peredaran zaman serta masa telah dikaji dengan lebih teliti oleh pelbagai para ilmuwan barat dan seluruh dunia berkaitan hak asasi manusia yang terkandung di dalam piagam tersebut. Secara asasnya, apa yang telah diperkenalkan di dalam Magna Carta dan Bill of Rights, prinsip hak asasi manusia yang pada asalnya telah dirujuk dengan melihat elemen serta aspek hak asasi manusia yang diketengahkan di dalam Piagam Madinah. Status Magna Carta dan Bill of Rights sebagai perlembagaan bertulis tertua di dunia seringkali disangkal oleh kerana pengenalan terhadap Piagam Madinah ini telah lama diperkenalkan di Madinah 6 abad lebih awal, yang mana ia menunjukkan bahawa segala elemen asas yang ada di dalam perlembagaan tersebut sudah semestinya merujuk kepada prinsip asas yang diaplikasikan di dalam Piagam Madinah. Selain penerapan elemen dalam perlembagaan tersebut, terdapat pelbagai isu yang telah dikupaskan dalam menerapkan elemen yang sedia ada di dalam piagam tersebut ke dalam sistem perundangan serta perlembagaan sesebuah negara itu.
Semuanya bermula apabila pada suatu masa itu Rasulullah serta para sahabat yang sentiasa berada di sisinya serta penganut agama Islam di Mekah telah ditentang secara keras setelah menghadapi tekanan yang amat dahsyat daripada penduduk Mekah, termasuklah segala siri ancaman bunuh dan segala bentuk tekanan yang amat dahsyat daripada penduduk Mekah, terutamanya kaum kafir Quraisy yang telah menyebabkan Rasulullah SAW tidak merasakan keamanan di negeri sendiri, lalu telah berkeputusan untuk berhijrah bersama sahabat-sahabat baginda. Pada asalnya Rasulullah telah berhijrah ke pelbagai negeri yang berdekatan tetapi gagal menerima perlindungan serta pertolongan sewajarnya daripada penduduk negeri-negeri yang telah dikunjungi baginda, dan oleh sebab itu baginda dan sahabat telah mengambil keputusan untuk melakukan hijrah ke Madinah. Ketika ketibaan Rasulullah SAW dan rombongan di Madinah, ianya telah dikatakan jumlah orang Islam termasuk muhajirin hanyalah beberapa ratus orang sahaja berbanding dengan jumlah keseluruhan populasi penduduk Madinah pada ketika itu yang dianggarkan lebih kurang 10,000 orang, dan daripada jumlah tersebut adalah orang Yahudi. Walaupun dengan jumlah yang kecil itu, penduduk Madinah tetap menyambut Rasulullah dan rombongan dengan tangan yang terbuka dan dengan gembira hati untuk memberi perlindungan kepada Rasulullah daripada ancaman yang sedang berlaku di luar kota Madinah terhadapnya. Masyarakat Madinah secara dasarnya terdiri daripada kaum yang pelbagai seperti kaum Aus dan Khazraj, golongan Quraisy dari Mekah, orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka telah dipengaruhi oleh cara dan perilaku asabiyah yang berlaku pada zaman Arab Jahiliyah, dan perkara ini menyebabkan mereka berpecah belah dan tidak hidup dalam keadaan kesepakatan. Oleh kerana itu, Rasulullah telah bertindak untuk melaksanakan beberapa perkara bagi mengukuhkan hubungan di antara kesemua kaum tersebut bagi mencapai keharmonian dan sebuah negeri yang lebih teratur dan berdaulat. Dalam sebuah penulisan sirah seperti Fiqh As-Sirah yang telah secara terperincinya mengulas beberapa perkara dan inisiatif yang dilaksanakan oleh Rasulullah seketika sampainya baginda di tanah Madinah, ialah membina masjid, mempersaudarakan umat Islam serta menggubal piagam. Pendekatan ini secara umumnya dapat dilihat bahawa Rasulullah sedang mengadaptasi dan menyesuaikan diri dengan keadaan serta kehidupan masyarakat Madinah dari pelbagai aspek kehidupan dan taraf penduduk. Metod ini juga dilihat bagi mengenal dan mengkaji kaedah sosiopolitik masyarakat Madinah supaya dapat mengenal pasti kelompongan dalam mana-mana sistem sosiopolitik tersebut, dan seterusnya diterapkan di dalam perlembagaan Madinah bagi mengukuhkan lagi keadaan kehidupan serta sistem pentadbiran mereka. Apabila berlakunya pengenalan terhadap piagam tersebut, persetujuan atau konsensus daripada pelbagai pihak terutamanya penduduk Madinah telah diambil kira terlebih dahulu, dan persetujuan tersebut tidaklah tertakluk kepada kaum muslimin sahaja tetapi juga kepada yang tidak memeluk Islam pada ketika itu, dan dengan itulah piagam ini telah diguna pakai dan dijadikan sebuah perlembagaan yang sempurna liputan aspeknya. Piagam ini merupakan sebuah petunjuk dari Allah yang telah disampaikan melalui wahyu, dan Rasulullah telah menyampaikannya di dalam sebuah bentuk perjanjian yang bukan sekadar dalam bentuk oral tetapi juga telah didokumentasikan bagi menunjukkan bahawa ianya sebuah perlembagaan yang berkuat kuasa dan mempunyai status yang sah di sisi perundangan. Di dalam fasa yang dinyatakan di dalam piagam tersebut terdapatnya pelbagai jenis istilah-istilah perundangan dan kaedah penulisan yang sesuai dengan era tersebut. Piagam ini adalah perlembagaan yang pertama yang dikatakan telah mengetengahkan hak sewajarnya kepada semua agama dan peringkat masyarakat beragama di mana-mana kota di tanah Arab maupun tamadun lain yang berada di sekitar Madinah. Dengan adanya perlembagaan ini, ia telah dijadikan sebagai sebuah asas bagi perhubungan sistematik yang ada di antara setiap penduduk dalam pembentukan ummah, di mana pada asalnya penduduk Madinah sering berselisih faham oleh kerana semangat asabiyah yang amat kuat di antara mereka, dan juga mereka tidak akan pernah didedahkan dengan apa-apa jenis susunan negara. Sekian, terima kasih daripada saya. Kembali kepada saudara moderator. Demikian tadi penjelasan daripada ahli panel kita yang pertama. Pada pandangan saya, apa yang sudah dijelaskan sebentar tadi sangatlah terperinci dan menarik untuk kita dengari dan pelajari. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kita yang kedua, Saudari Nurul Anis Amirah binti Cik Muhammad Fauzi, tentang persoalan adakah sesuai konsep ummah menurut Piagam Madinah. Terima kasih Saudara Rajihan selaku moderator. Konsep ummah menurut Piagam Madinah amatlah sesuai untuk kita aplikasikannya di dalam sistem pemerintahan negara kita. Kita seharusnya ingat bahawa sejarah Islam telah merekodkan bagaimana konsep ummah berjaya diterapkan menerusi Piagam Madinah.
Piagam ini telah menjadikan Madinah sebagai pusat penguasaan yang adil dan kuat dengan komposisi rakyat pelbagai bangsa dan agama dengan Islam sebagai pengemudinya. Piagam ini merupakan penyebab keamanan yang pertama yang turut tersebar ke utara, selatan, timur dan barat. Piagam ini diasaskan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masihi bersamaan dengan tahun pertama Hijrah. Piagam ini mengandungi 47 fasal. 23 daripada fasal piagam ini menceritakan tentang hubungan antara umat Islam dengan umat Islam sendiri. Manakala 24 fasal yang berbaki membicarakan tentang hubungan antara umat Islam dengan umat bukan Islam, iaitu Yahudi. Piagam ini amatlah sesuai untuk kita teladani di dalam mengekalkan keharmonian hidup di negara kita Malaysia yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum, tapi Islam tetap sebagai agama rasmi negara. Ayuh kita selidiki secara terperinci berkenaan fasal 1 hingga 23 di dalam perlembagaan ini yang boleh kita manfaatkannya di dalam membina ummah Malaysia. Fasal yang pertama dimulai dengan lafaz basmalah, lafaz yang membawa maksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lafaz ini digunakan adalah untuk memperakukan tentang kepentingan, kesatuan dan seia sekata. Fasal yang kedua adalah berkenaan pengiktirafan umat yang berbeza-beza. Fasal 3 hingga 11 adalah berkenaan peranan dan tanggungjawab di dalam membayar ganti rugi, mematuhi peraturan asal seperti dahulu, adil dan berkebajikan. Fasal 12 adalah berkenaan menyelesaikan masalah secara bersama-sama dan tidak bersendirian, dan juga berkenaan tiada perjanjian dengan orang lain di bawah kawalan Muslim yang lain. Fasal 13 hingga fasal 22 adalah berkenaan tindakan secara bersama-sama dalam menentang kemungkaran, mempertahankan nyawa mukmin dengan jaminan daripada mengganggu dan diganggu. Jaminan perdamaian seorang mukmin adalah bermakna perdamaian dengan mukmin yang lain secara keseluruhannya dan sebaliknya. Manakala fasal 23 iaitu fasal yang terakhir akan kita selidiki ialah fasal yang meletakkan syariat Islam sebagai sumber rujukan kepada setiap pertelingkahan yang berlaku. Baiklah, daripada fasal 1 hingga fasal 23 yang kita selidiki ini dapat saya simpulkan 3 faedah. Yang pertama, kerukunan dan kesejahteraan umat adalah bukan dicapai dengan fitrah asal kejadian manusia yang mempunyai bangsa yang berbeza-beza, bahkan ia perlu diraikan. Yang kedua, hak dan tanggungjawab kaum bukan Islam adalah setara dengan hak Muslim selama mana mereka menjaga tanggungjawab sebagai rakyat dan patuh kepada perjanjian. Yang terakhir, yang ketiga ialah kekukuhan ukhuwah sesama rakyat adalah tunjang kepada kesepaduan. Sekian dari saya. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar oleh saudari panel kita. Di sini saya dapat simpulkan intipati-intipati ini boleh diguna pakai di dalam memperkukuhkan lagi kesatuan ummah di Malaysia. Walaupun berbilang bangsa dan Islam tetap menjadi agama rasmi di Malaysia bagi mewujudkan keharmonian dan ketamadunan yang kukuh dan maju. Sebagai wasiat Imam Muslim berkata, Islam menggalakkan perpaduan ummah, mereka yang terlibat menjadikan cinta kerana Allah, berkumpul kerana Allah dan berpisah juga kerana Allah. Oleh itu, soalan yang seterusnya untuk ahli panel kita yang terakhir, Saudari Wan Nurul Aida binti Azmin.
Dan soalannya, apakah pengajaran yang dapat kita pelajari daripada Piagam Madinah ini untuk menjadi insan yang cermelang? Dipersilakan untuk ahli panel kita yang terakhir untuk menjawab persoalan ini. Silakan saudari. Terima kasih kepada saudari moderator, iaitu saudari Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nurul Aida selaku panel ketiga akan menjawab pertanyaan saudari Jihan tentang pengajaran yang dapat dipelajari daripada pembentukan Piagam Madinah untuk menjadi seorang insan yang lebih cemerlang. Okey, umum kita ketahui umat Islam sudah ada acuan, dasar dan konsep yang jelas melalui Piagam Madinah ini. Maka amat dituntut pada kita supaya kembali ke pangkal jalan, iaitu kembali kepada Islam yang sempurna dan dijadikan petunjuk yang diyakini dalam semua urusan kehidupan. Selain itu, Islam juga mesti memerintah, bukan hanya tempelan yang disadu dengan penyerapan nilai-nilainya sahaja. Pastinya, harapan ini akan lebih mudah direalisasikan apabila umarak dan ulama bersatu atas prinsip Islam yang jelas. Di samping itu, rakyat pula harus mengubah minda, mempunyai kesedaran diri dan harga maruah yang sangat mahal untuk disia-siakan begitu sahaja. Tegasnya, kembalilah kepada acuan Islam sebagai ad-din yang unggul dan selamat di dunia dan di akhirat. Janganlah kita berdegil di atas kemungkaran yang batil. Sekian itu sahaja daripada saya sebagai penutup bicara kali ini. Saya serahkan pula forum ini kepada saudari moderator kita. Silakan. Terima kasih. Terima kasih saudari Wan Nurul Aida binti Azmim. Konklusinya, pembentukan Piagam Madinah ini telah berjaya membawa perubahan besar kepada masyarakat Madinah untuk hidup lebih harmoni, di samping itu meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Piagam Madinah ini telah menjadi rujukan dan panduan bagi pemimpin negara untuk merealisasikan pemerintahan negara Islam di Malaysia, sebagaimana pemerintahan negara Islam Madinah yang berjaya menyatukan penduduk yang pelbagai bangsa. Maka kita pada hari ini perlulah menyiapkan diri dengan pelbagai ilmu maupun skill-skill yang boleh memberikan sumbangan kepada diri sendiri, keluarga serta negara. Saya petik kata seorang tokoh ilmuwan iaitu Imam Al-Ghazali, jika kamu ingin melihat masa depan sesebuah negara, lihatlah keadaan generasi mudanya yang ada sekarang. Tanpa melengahkan masa, saya ingin meneruskan dengan soalan yang seterusnya buat ahli panel kita yang pertama. Saudari, bolehkah saudari jelaskan apakah nilai-nilai universal yang terdapat di dalam Piagam Madinah ini? Terima kasih saudari moderator di atas soalan itu tadi. Dalam pasal 25 hingga 34, suku kaum Yahudi disebut satu persatu bagi menjelaskan kedudukan mereka sebagai satu ummah bersama-sama masyarakat Islam. Menurut Muhammad Zaid Ramadan Al-Buti 1997, pelaksanaan ummah berjaya menghapuskan sistem kasta yang merosakkan sistem masyarakat. Piagam Madinah mengiktiraf kaum Yahudi selagi mereka melaksanakan tanggungjawab terhadap negara. Namun begitu, terdapat 3 suku kaum utama Yahudi iaitu Bani Quraizah, Bani Nadir dan Bani Kainuka telah melanggar perjanjian dan diusir dari Madinah. Bani Kainuka telah melakukan perkhianatan pertama terhadap masyarakat Islam dan melanggar syarat perjanjian sehingga hubungan kerjasama terbatal. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW menjadikan masyarakat Madinah sebagai satu ummah supaya masyarakat saling menghormati, bertoleransi dan bertanggungjawab menjaga keharmonian Madinah. Pelaksanaan konsep ummah ini juga telah membina hubungan kasih sayang dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan Rasulullah SAW mempraktikkan nilai-nilai universal dalam Piagam Madinah. Nilai-nilai ini membincangkan pertama sekali nilai toleransi. Nilai toleransi banyak membincangkan dalam Al-Quran, baik secara tersirat maupun tersurat. Al-Quran menjelaskan nilai toleransi kepada manusia
supaya menerima perbezaan, saling menghormati dan melakukan keadilan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah, dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang bermaksud, wahai orang beriman, jadilah kamu orang yang menegakkan keadilan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menerangkan kebenaran, dan jangan kebencian kamu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Hendak kamu berlaku adil kerana adil itu lebih hampir kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam apa yang kamu lakukan. Oleh sebab itu, nilai toleransi telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW untuk mewujudkan keseimbangan hak dan kestabilan sosial. Sesebuah negara tidak dapat berdiri tanpa persefahaman dan kesepaduan dalam kalangan anggota masyarakat. Oleh sebab itu, Piagam Madinah mengandungi nilai-nilai kasih sayang membentuk kesepaduan dalam masyarakat majmuk. Menurut berlaku suatu peristiwa dalam sejarah sebagaimana kasih sayang yang berlaku antara Muhajirin dan Ansar. Golongan Muhajirin dan Ansar mempunyai persaudaraan yang erat sehingga golongan Ansar sanggup mengorbankan harta dan nyawa kepada Muhajirin sebagai tanda kasih sayang dan persaudaraan Islam. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, orang Ansar berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagilah pohon-pohon kurma ini antara kami dan saudara-saudara kami orang Muhajirin. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak. Lalu orang Ansar berkata kepada Muhajirin, bayarlah kepada kami biaya pemeliharaannya dan buahnya, kita bahagi. Orang Muhajirin menjawab, baiklah, kami setuju. Hadis riwayat Bukhari nombor 1132. Nilai kasih sayang dapat digambarkan dalam peristiwa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Sa'ad bin Rabi Ansari yang sanggup memberi sebahagian hartanya kepada Abu Rahman bin Auf radhiyallahu anhu iaitu orang Muhajirin. Namun Abu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menolak pemberian sahabatnya dengan baik dan meminta Sa'ad bin Rabi menunjukkan jalan ke pasar untuk berniaga. Akhirnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menjadi seorang yang kaya raya dan dermawan. Dalam Piagam Madinah dilihat wujud nilai hormat menghormati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf seluruh masyarakat Madinah sebagai satu ummah supaya masyarakat saling menghormati dan bekerjasama mempertahankan Madinah. Masyarakat Islam telah dilarang mengganggu dan mengabaikan hak masyarakat bukan Islam. Nilai hormat menghormati wujud dalam Piagam Madinah apabila seluruh anggota masyarakat diiktiraf hak mereka sebagai warga negara. Masyarakat Madinah mengiktiraf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua negara dan menjadi rujukan dalam sebarang masalah. Hal ini turut bersependapat dengan Ahmad Ibrahim dan Nizar Al-Qaisumi serta Abu Hanifah turut berpendapat apabila timbul perbezaan dan pertelingkahan maka perlu menyelesaikan mengikut hukum Allah SWT dan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kuasa tertinggi dan menjadi tempat rujukan sebagaimana tercatat dalam Fasal 23 dan 42. Fasal 23 menyebut bahawa walau bagaimana berbahayanya kamu sekalipun dalam sesuatu perkara, hendaklah merujuk perkara itu kepada Allah SWT dan kepada Muhammad SAW. Dalam Fasal 42 pula menyebut bahawa apa jua kemungkinan bunuh atau apa jua pertengkaran antara sesama peserta piagam ini sekiranya dikhawatiri membawa bencana, maka hendaklah dirujuk kepada hukum Allah SWT dan penyelesaian oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesuruh Allah dan Allah SWT menyaksi kebaikan isi kandungan piagam ini dan merestuinya. Nilai keadilan bertujuan membebaskan manusia daripada kezaliman dan penindasan. Keadilan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW berjaya mewujudkan kestabilan sosio-politik Madinah. Nilai ini merupakan matlamat perjuangan Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud, Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanah pada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah SWT sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Allah SWT Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah An-Nisa ayat 58. Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifah agar manusia melaksanakan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Oleh sebab itu, Islam menekankan nilai keadilan dalam kehidupan manusia.
Islam meletakkan tanggungjawab kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan syariat Islam, khususnya keadilan demi kesejahteraan manusia sejagat. Lantaran nilai tanggungjawab amat penting untuk membangunkan individu, masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW menetapkan tanggungjawab bagi setiap anggota masyarakat Madinah. Hal ini supaya masyarakat majmuk dapat bekerjasama dalam menjaga keamanan Madinah. Oleh sebab itu, masyarakat majmuk mempunyai peranan dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Piagam Madinah menjelaskan dengan terperinci tanggungjawab masyarakat Madinah. Misalnya, golongan muhajirin daripada kaum Quraisy mempunyai hak asal iaitu saling menanggung, membayar dan menerima tebusan darah dengan cara yang baik serta adil. Apa yang dapat dilihat melalui nilai-nilai universal menjadi asas dalam Piagam Madinah. Nilai-nilai dalam Piagam Madinah yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW berjaya membina hubungan kerjasama dan mengurus masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk menjadi simbol kekuatan dan kemegahan kepada Madinah. Nilai-nilai ini telah mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan dalam masyarakat majmuk sekaligus menyumbang kepada kestabilan sosio-politik dan ekonomi di Madinah. Terima kasih saudari. Pada pandangan saya, nilai-nilai ini memberi impak yang besar bagi sesebuah negara di mana jika ada cara atau langkah yang lebih baik dalam mengharungi segala cabaran, maka sudah pastilah keharmonian akan terjamin. Cukup dengan hanya melihat dan mempraktikkan nilai-nilai yang terdapat dalam Piagam Madinah ini dalam kehidupan seharian, kita dapat melihat pelbagai kesan yang baik yang akan datang. Sebelum kita pergi ke soalan yang terakhir, saya ada satu soalan yang tengah bermain di minda saya sekarang, iaitu bolehkah saudari sebutkan beberapa fik daulah Piagam Madinah yang dibicarakan sekarang ini? Silakan saudari buat ahli panel kedua. Terima kasih saudari moderator. Pembentukan negara Islam bermula sebaik sahaja berlaku hijrah daripada Rasulullah SAW bersama para sahabat baginda ke kota Madinah pada tahun 622 Masihi. Baginda telah memberi tumpuan terhadap aspek dunia dan akhirat dalam pemerintahannya. Piagam Madinah meletakkan baginda sebagai ketua kerajaan dan hakim yang tinggi dan unggul. Sebagai ketua kerajaan, baginda menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Madinah seperti perselisihan kaum berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Masalah negara juga diselesaikan dengan adil dan bermusyawarah. Di antara perkara yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam pentadbiran baginda ialah: yang pertama, bertanggungjawab untuk mempertahankan negara Madinah. Umat Islam dan kaum Yahudi bersama-sama berusaha untuk menjaga kedaulatan Madinah dari dicerobohi oleh kuasa luar. Semangat ini telah mendorong masyarakat Madinah untuk bersatu padu menjaga keamanan dan keharmonian kehidupan di Madinah. Yang kedua, bersedia menerima pandangan dan cadangan dalam pemerintahan. Rasulullah SAW bersedia untuk mendengar dan menerima pandangan rakyat selagi tidak bercanggah dengan cadangan dan selagi tidak bercanggah dengan arahan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengutamakan keadilan untuk semua. Rakyat dapat hidup dalam harmoni tanpa ada kasta dan perbezaan walaupun kelainan agama dan kepercayaan. Pentadbiran yang telus serta tidak berlaku penindasan. Tidak boleh bersikap zalim seperti menindas golongan yang lemah. Yang keempat, tiada paksaan dalam agama. Semua rakyat di Madinah boleh melakukan acara ibadat mengikut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kelima, mewujudkan sebuah negara yang berdaulat. Melalui Piagam Madinah telah terbukti bahawa Madinah adalah sebuah negara yang berdaulat. Masyarakat Madinah bertanggungjawab mempertahankan kerajaan ini daripada ancaman musuh dari luar. Yang terakhir, iaitu yang keenam, kemerdekaan penduduk Madinah.
Tidak ada lagi penindasan ke atas golongan yang lemah. Mereka hidup dalam kebebasan dan kemerdekaan. Mereka memiliki kebebasan hak asasi meliputi kebenaran beragama, beramal, bekerja, bersuara dan sebagainya selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sekian dari saya. Wah, sungguh menarik dan sangat terkesan dengan apa yang dibicarakan oleh panel kita yang kedua ini. Sekarang ini kita perlu merasa bersyukur atas segala nikmat yang kita perolehi. Kerana Rasulullah SAW lah kita mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Piagam Madinah ini telah berjaya menyatu padukan penduduk di Madinah. Kehebatan baginda SAW mentadbir sebuah kerajaan Islam yang agung melalui Piagam Madinah yang bersumberkan Al-Quran dan berhukumkan syariat agama. Baiklah, kita pergi kepada soalan yang terakhir kepada ahli panel kita yang terakhir, iaitu terangkan faktor pengubalan Piagam Madinah. Silakan saudari. Terima kasih kepada saudari Jihan. Saya akan menerangkan tentang faktor-faktor penggubalan Madinah. Sebelum itu, mari kita kenali latar belakang Piagam Madinah. Terlebih dahulu, Piagam Madinah telah dibuat oleh Nabi Muhammad pada tahun 622 Masihi bersamaan tahun pertama Hijrah dan merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia. Kandungan piagam ini terdiri daripada 47 fasal. 23 fasal piagam tersebut membicarakan tentang hubungan antara umat Islam sesama umat Islam, iaitu antara Ansar dan Muhajirin. Manakala 24 fasal yang berbaki membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan umat bukan Islam, iaitu Yahudi. Selain Piagam Madinah, ia juga dikenali dengan pelbagai nama seperti Perjanjian Madinah, Dustar Al-Madinah dan juga Sahifah Al-Madinah. Selain itu, Piagam Madinah juga boleh dikaitkan dengan Perlembagaan Madinah kerana kandungannya membentuk peraturan-peraturan yang berasaskan syariat Islam yang membentuk sebuah negara daulah Islamiah yang menempatkan penduduk yang berbilang bangsa atau kaum. Seterusnya kita lihat kepada faktor-faktor penggubalan Madinah. Piagam Madinah. Pertama, keperluan sistem perundangan yang khusus diperlukan bagi menangani masyarakat orang Islam dan bukan Islam. Maksudnya di sini perlunya sistem perundangan ini adalah Piagam Madinah yang khusus diperlukan untuk menangani masalah yang berlaku antara orang Islam dan bukan Islam. Apa sahaja masalah. Yang kedua, bertujuan menyatukan pelbagai suku kaum yang terdapat di Madinah. Nabi Muhammad SAW menggunakan kedudukannya sebagai seorang nabi untuk memantau serta mengambil tindakan yang diperlukan bagi mewujudkan iklim politik yang stabil. Ketiga, mengelak timbulnya senario yang tidak diingini dalam kalangan kaum Aus dan Khazraj serta membendung eksploitasi kaum Yahudi. Keempat, bertujuan mendapat pengiktirafan negara-negara jiran. Ini supaya keselamatan negara sentiasa terjamin, yang merupakan tanda lambang negara yang berdaulat. Yang kelima, yang terakhir, mengukuhkan keamanan negara. Masyarakat Madinah bersama-sama menggembleng tenaga menghadapi ancaman musuh. Larangan menandatangani apa-apa jua persetujuan dengan pihak luar tanpa persetujuan baginda. Kesimpulannya, piagam yang digubal ini menjadi garis panduan tentang prinsip umum mengenai dasar pentadbiran masyarakat dan negara Islam yang penduduknya terdiri daripada pelbagai kaum. Piagam Madinah juga menentukan kedudukan Nabi Muhammad dan penduduk Madinah yang terdiri daripada masyarakat majmuk atau dikenali sebagai plural society. Piagam ini, akhir sekali, piagam ini penting
untuk membentuk negara yang berdaulat. Malah, piagam ini dianggap undang-undang bertulis pertama di dunia yang berjaya membuktikan keunggulan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin negara. Sekian, terima kasih daripada saya. Terima kasih saudari atas penjelasan yang dijelaskan sebentar tadi. Sebelum saya mengakhiri kata saya di sini ingin simpulkan bahawa Islam adalah agama yang sempurna, tiada cacat celah. Rasulullah SAW telah menyelamatkan kita pada hari ini daripada pelbagai bentuk cabaran dan masalah. Tuntasnya, bulat air kerana pembetung, bulat kata kerana muafakat. Kata sepakat yang dicapai dengan usaha tanpa kenal erti jemu. Kerana kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Maka hasrat melahirkan masyarakat yang harmoni tanpa berbilang kaum menjadi realiti. Saya petik satu wasiat daripada Imam Muslim, iaitu semua gerak-geri Nabi Muhammad SAW adalah didorong oleh wahyu Allah. Manusia tidak akan sesat sekiranya berpegang dan menjadikan baginda sebagai ikutan. Baiklah, sampai di sini sahaja. Terima kasih kepada kesemua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan tentang Piagam Madinah, bukti strategi kepimpinan Rasulullah SAW. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan pemimpin yang taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, cergas, tegas dan berwawasan. Sekian, terima kasih.